Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah manusia bertukar menjadi kera. Di dalam surah Al-A'raf ayat 163 hingga 168, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita mengenai satu kaum yang tinggal berhampiran dengan laut, yang mana antara sumber rezeki mereka yang utama adalah daripada hasil tangkapan ikan. Kaum ini dinamakan Ahli Sabtu kerana beberapa sebab tertentu. Kisah ini sebagaimana kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran, iaitu untuk dijadikan sebagai pengajaran, tauladan dan juga peringatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 163 hingga 168 yang bermaksud, dan tanyakanlah kepada Bani Israel mengenai negeri yang terletak berhampiran dengan laut ketika mereka melanggar peraturan pada hari Sabtu, pada masa datangnya ikan-ikan kepada mereka terapung-apung di permukaan air, dan pada hari selain hari Sabtu ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencuba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu puak di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati puak yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka, akan mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan mereka yang melarang daripada perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada mereka yang zalim sisaan yang keras disebabkan mereka sentiasa berlaku fasik. Maka ketika mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka, iaitu orang Yahudi, sampai hari kiamat. Mereka akan ditimpakan ke atas mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kami bahagikan kepada mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antara mereka ada yang tidak sedemikian. Dan kami ujikan mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ringkasan cerita, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang kisah satu kampung Yahudi yang terletak berhampiran dengan pantai. Penduduk kampung ini telah diperintah agar tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi pada hari yang lain mereka dibenarkan berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, iaitu dengan menjadikan ikan di dalam laut menjauhi penduduk kampung itu pada hari yang dibenarkan untuk menangkap ikan. Tetapi pada hari Sabtu, ikan-ikan itu datang secara berkumpulan dan kelihatan terapung-apung di atas permukaan air laut. Pada masa inilah syaitan datang menggoda mereka agar menangkap ikan pada hari Sabtu, sehingga melupakan mereka mengenai larangan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan telah memberi jalan kepada mereka bagaimana cara untuk menangkap ikan pada hari tersebut, yang mana mereka menganggap dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya. Apabila melihat adanya kumpulan yang ingkar dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul pula dua kumpulan yang agak berbeza pendapat mengenai tugas memperingatkan kepada mereka yang telah ingkar itu tentang kesalahan mereka. Kumpulan pertama merupakan mereka yang soleh dan pendakwah yang menjalankan kewajipan mereka. Mereka telah memarahi orang-orang yang ingkar dan menunjukkan perasaan benci dan tidak bersetuju dengan tindakan mereka yang ingkar dengan larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Manakala kumpulan kedua pula terdiri daripada mereka yang diam sahaja dengan apa yang berlaku, yang mana tidak ada usaha yang dilakukan untuk menegah mereka yang ingkar. Mereka hanya tidak bersetuju dalam hati tanpa diusahakan dengan kuasa yang ada. Mereka juga melahirkan rasa tidak bersetuju dengan kumpulan pertama yang menasihati serta menegah mereka yang ingkar dengan jelas, kerana bagi mereka sudah tidak berguna segala nasihat dan peringatan yang diberikan, sedangkan mereka merupakan puak yang akan dihancur dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kumpulan pertama menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh kumpulan kedua dengan baik dan berhikmah, yang mana mereka menyatakan bahawa tujuan dan matlamat sebenar mereka melakukan tegahan dan teguran secara jelas kepada mereka yang ingkar adalah untuk menunaikan kewajipan serta boleh dijadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di samping itu juga mereka begitu mengharapkan agar puak yang degil itu kembali bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala ke atas mereka yang ingkar tadi, iaitu dengan menukar bentuk mereka menjadi kera yang hina, yang mana pertukaran rupa bentuk ini adalah yang sebenar, bukannya dari segi sifatnya sahaja. Tetapi kera-kera ini tidak meninggalkan nasab mereka, yang mana mereka tidak hidup selepas itu melainkan sedikit. Manakala kumpulan pertama yang terdiri daripada pendakwah yang soleh diselamatkan dan mereka dimasukkan dalam golongan yang berjaya. Namun kumpulan kedua pula tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang menyebabkan ulama berselisih faham mengenai mereka, yang mana ada di kalangan ulama mengatakan mereka ini diselamatkan dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka turut dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka yang ingkar pengajarannya. Yang pertama, kampung di dalam kisah ini adalah salah satu kampung daripada kampung, bandar atau negeri yang lain, yang mana tidak dapat tidak penduduknya berpecah menjadi tiga, iaitu satu kumpulan yang ingkar, satu kumpulan yang berani berhadapan dengan mereka yang ingkar, dan satu kumpulan lagi diam daripada berhadapan dan memberi nasihat kepada mereka yang ingkar. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji manusia dengan memberi kepada mereka tanggungjawab untuk dilaksanakan. Antara golongan yang bersungguh-sungguh dan istiqamah sehingga berjaya, dan ada pula golongan yang mengikut hawa nafsu dan ingkar, yang mana mereka menemui kegagalan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, perbezaan yang ketara antara peribadi Yahudi yang tidak beriltizam dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan peribadi para sahabat dan Muslim yang sentiasa bermujahadah dan mengatasi nafsu mereka. Yang keempat, ikan yang datang ke kampung mereka untuk menguji iman ahli kampung itu. Ia merupakan tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa taat dan patuh dengan segala arahan, iaitu mendekati pantai apabila tibanya hari Sabtu dan menjauhinya pada hari yang lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui tentera-tenteranya. Yang kelima, mereka yang soleh telah menegah segala kemungkaran yang telah dilakukan oleh mereka yang ingkar, yang mana mereka ini telah menjalankan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan mereka ini bukanlah bertujuan menjaga tepi kain orang lain, tetapi adalah menunaikan kewajipan. Ia juga bukan bermaksud untuk menyekat kebebasan dan pilihan orang lain. Yang keenam, tidak boleh menganggap kebebasan individu atau kepentingan peribadi apabila sesuatu yang dilakukan bercanggah dengan maslahat masyarakat. Kebebasan individu akan berakhir apabila bermulanya maslahat atau kepentingan masyarakat. Seseorang individu tidak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu yang memberi kemudaratan atau keburukan kepada masyarakat, dan perbuatannya hanya menempah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, para pendakwah dituntut agar menjalankan kerja dakwah dan nasihat, yang mana jika mereka tidak menunaikannya, maka mereka akan menempah musibah dan akan dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, lupa kepada hukum hakam Islam akan menyebabkan musibah dan fitnah yang lebih teruk, kerana lupa merupakan pendahuluan kepada turunnya musibah. Yang kesembilan, ketika turunnya azab, tiada lagi jalan untuk menghindarinya melainkan dengan menunaikan kewajipan dalam berdakwah. Yang kesepuluh, kita mesti yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan sesuatu seperti menukar rupa bentuk manusia yang ingkar kepada kera yang hina. Sekian, wallahu alam.